Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung bahagian kedua, tajuk adab, iaitu bidang adab berjual beli dengan berhemah. Pada bahagian pertama, kita dah belajar daripada muka surat 166, 167 dan 168. Hari ini kita akan sambung dari muka surat 169 hingga 171. Okey, boleh tengok buku teks kamu masing-masing. Baik, kita pergi muka surat 169. Mencontohi, baik, tengok betul-betul rujuk pada buku teks tu. Mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjual beli. Mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjual beli. Contoh apa? Ada 3 kat sini diberi, iaitu bertolak ansur. Yang kedua ialah jujur dan amanah. Yang ketiga ialah menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Kena ada 3 perkara ni, 3 perangai ni, 3 sifat ni kita kena ada kalau boleh. Dalam berjual beli, kita sebagai penjual ataupun kita sebagai pembeli. Ikut contoh Rasulullah ni. Pertama, bertolak ansur. Apa dia bertolak ansur cara Rasulullah ni? Dia pesan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala, Nabi bagi tahu pada kita, ni maknanya Allah ada daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah merahmati orang yang bertolak ansur. Kalau kita berjual beli, kita jual ke kita beli ke, kalau kita bertolak ansur, Allah akan merahmati hidup kita, berkatlah hidup kita. Ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Satu lagi ialah sekiranya kita menuntut hutang daripada orang tak bayar-bayar kan hutang kita. Juga Allah kata kalau kita bertolak ansur dengan orang yang berhutang dengan kita pun, Allah akan merahmati orang yang bertolak ansur tu. Mana kita nak, kita bertolak ansur ke ataupun kita perangai tu? Bertolak ansur lah kan. Sebab apa? Allah merahmati kita. Allah merahmati kita. Yang kedua, jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Pesan Rasulullah lagi sallallahu alaihi wasallam. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup. Supaya berkat hidup kita, mestilah kita kena jujur ketika berjual beli. Sama ada kita menjual ke, kita peniaga ke, ataupun kita ni pembeli. Sama ada kita penjual ataupun pembeli, hendaklah jujur ketika berjual beli. Sebab apa? Kita akan diberkati hidup. Kita akan mendapat keberkatan hidup. Itu daripada Allah. Bukannya daripada Nabi, bukannya daripada orang yang kita kenal, pembeli ke, daripada penjual. Tapi Allah yang jamin kita akan berkat hidup kita. Baik. Ketiga ialah contoh Rasulullah ialah menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Cuba tengok bawah ni. Ada 3. Seorang lelaki, bukan 3 lah, maknanya dia pendek, dia buat ayat pendek-pendek, dia jadikan 3. Sebenarnya satu cerita je. Baik, seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat. Ada seorang sahabat tu, iaitu seekor unta. Sahabat ni pernah berhutang seekor unta daripada lelaki ni. Baik, yang kedua, sambung lagi kisah dia, sambung lagi, bukan nombor 2 tapi sambung lagi. Para sahabat mempunyai unta yang yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki tu. Masa sahabat tu dapat pinjam unta tu, unta yang dia dapat daripada lelaki ni tak adalah bagus sangat. Unta tu macam kuruh gitulah. Tapi sahabat sekarang ni, bila dia dah okey, unta yang dia bela ni lebih baik lebih baik daripada unta yang dia dapat masa-masa dia pinjam tu, masa dia berhutang tu.
Dia berhutang maksud dia hutang binatang lah. Baik, Rasulullah SAW memerintahkan agar diberi sahaja untuk yang lebih baik itu. Bagi je untuk yang baik ni pada lelaki yang kau dah ambil hutang dia tu, kau dah berhutang dengan dia tu, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang. Kalau kita pun kan, kalau dia beri pilihan, kau bagi je yang kau punya yang baik tu pada orang tu, nanti Allah akan ganti yang lagi baik pada masa akan datang. Kita ambil lah. Baik, kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurnanya. Maknanya walaupun kita ada berhutang, pinjam sesuatu daripada orang tu yang tak elok, kita dapat tak elok, tapi kita bagi dia lagi elok. Bila nak bayar, nak ganti balik, kita bagi lagi yang lebih baik. Allah sahaja akan gantikan dengan lebih baik lagi pada masa akan datang. Kita buat ikut itulah. Kita ambil peluang tu. Jadi 3 contoh Rasulullah yang kita perlu ikut. Maknanya bukan suruh wajib, tapi maksudnya kalau kita ikut 3 perkara ni, insya-Allah berkat hidup kita, iaitu bertolak ansur, yang keduanya jujur dan amanah, dan yang ketiga menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Okey, seterusnya kita pergi muka surat 170. Baik, cuba tengok muka surat 170. Ni kepentingan beradab ketika berjual beli. Kepentingan beradab ketika berjual beli. Kenapa kita disarankan beradab? Kita ada belajar yang bahagian pertama itu adab penjual, muka surat 168, adab penjual, adab pembeli. Kenapa kita penting ni beradab? Kenapa penting sangat ni kena beradab ni? Kena ingat kita orang Islam ni lagilah kena jaga adab ni, sebab mesti ada sebab. Kita salah satunya, bila kita beradab, orang bukan Islam pun tengok, dia akan kata apa, Islam ni agama yang betul, agama yang benar, sebab jaga semua adab-adab. Okey, baik, cuba tengok dari segi individu. Dia pecahkan pada 3, dari kategori individu, masyarakat, lepas yang ketiga negara. Cuba tengok apa dari segi individu ni. Dari segi individu ialah, kita tengok dulu individu mendapat pahala. Dia bagi pada 3 kepentingan. Dapat apa yang kita akan dapat nanti, iaitu mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Yang ketiga, keberkatan hidup terpelihara. Macam tadilah kan. Dari segi individu, contohnya kalau ustazah ni beradab, ustazah berniaga, lepas tu ustazah jaga adab sebagai seorang peniaga, ustazah pertamanya ustazah akan dapat pahala, dapat pahala dan Allah redha dengan ustazah. Bukan ustazah saja, Allah akan redha, pahala ni dapat pada keluarga ustazah juga, sampai bawah-bawah ni. Kalau sentiasa jagalah adab ni. Yang keduanya, pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Puas hati dan gembira. Ustazah puas hati, orang yang beli pun puas hati. Seronok kan? Kita maknanya bila kita gembira ni, hati kita ni lain. Kita akan tenang hidup kita. Baik, yang ketiga adalah keberkatan hidup terpelihara. Macam tadi lah, macam baru Ustazah cakap tadi, iaitu tenang je hati kita. Gitulah, tidur pun senang, tidur malam pun tenang. Sebab apa? Tak ada masalah. Kita berniaga dengan apa? Dengan jujur kan. Baik, dari segi masyarakat pula ialah apa kita akan dapat bila kita menjaga kepentingan adab berniaga, berjual beli ni. Yang pertama, imej Islam akan terjaga. Ni yang tadi Ustazah sebut, orang bukan Islam pun akan tengok Islam ni sebagai contoh. Sebab Islam tu dah sempurna, tapi kadang-kadang orang Islam ni yang tak ikut cara Islam. Okey. Yang kedua, hidup aman, damai dan sejahtera. Hidup kita akan aman. Maksudnya dari segi masyarakat ni lah. Tak adalah orang mari serang kita ke apa kan. Gitulah. Masyarakat ni melibatkan orang lain. Kalau kita berniaga, melibatkan pembeli-pembeli lah. Ataupun kejiranan kita tu. Katalah ustazah buka kedai di Taman Sarjana ni.
Lepas tu ustazah tak jujur ke apa, ramai-ramai pegawai segan ustazah nanti kan. Gitulah. Hidup aman damai. Yang kedua, hidup aman damai dan sejahtera. Yang ketiga, menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Kalau menjauhi, menghindarkan maksudnya menjauhilah, jauhlah. Tak adalah bergaduh dan ada yang tak puas hati. Makna tak ada. Menghindarkan ni tak ada. Baik, yang ketiga untuk negara pula. Apa negara akan dapat bila kita, penjual, pembeli, masyarakat lain semuanya tu menjaga adab semasa menjual dan membeli. Yang pertama adalah negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni. Tak ada bergaduh kan? Tak ada pergaduhan, tak stabil semua tu, tak ada. Maknanya tak ada pergaduhan, tak ada kucak-kacir. Jadi stabil lah. Sentiasa dalam keadaan harmoni, aman. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi negara. Ekonomi negara kita pun stabil dan kita boleh import barang-barang lain masuk ke negara kita. Kita boleh beli barang yang tak ada kat negara kita, boleh beli masuk kat sini. Dan kita boleh jual juga barang kita pada negara luar. Contoh macam minyak sawit kita kan. Minyak sawit kita dijual ke luar negara. Okey. Baik, yang ketiga, memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Imej ni maknanya, Malaysia ni okey lah. Tak ada bergaduh, aman, damai je negara dia apa semua. Gitulah. Imej tu penting juga untuk negara. Kalau tak, orang tak nak duit, pertukaran duit tu tak masuk nanti. Baik, cuba tengok dialog budak perempuan dua orang ni. Dia kata apa? Lihatlah betapa pentingnya kita beradab ketika berjual beli. Bila kita beradab, kita dapat 3 tadilah. Dari segi individu, negara dan juga masyarakat. Seorang yang kata apa? Saya sudah menyenaraikan cara mengamalkan adab berjual beli. Bacalah. Inilah sebenarnya kan. Inilah yang 3 yang hijau ni lah sebenarnya yang budak ni catat ni kot. Okey, baik, seterusnya kita pergi muka surat 171. Baik, muka surat 171 ni ada adab ketika berjual beli. Dari segi tadi, sebenarnya kita dah belajar yang adab penjual pembeli ni 168, tapi kat sini dia spesifikkan lagi, khususkan lagi, iaitu semasa kat kantin atau kedai makan, apa yang kita perlu beradab. Okey, cuba tengok dari segi penjual. Dia letak pula ada 2, satu penjual, satu pembeli. Penjual yang pertama, sabar dan mesra melayan pelanggan. Kena sabar dan mesra melayan pelanggan, sama kan. Baik, yang kedua, menyediakan makanan halal. Ni siapa yang berniaga makan ni kena jaga halal, bersih dan berkhasiat. Kalau boleh jual makanan pada orang tu, yang ni lah, mesti halal, bersih dan berkhasiat. Semua tu ada sebab kita nak makan. Bila kita makan makanan halal, bersih dan berkhasiat, otak kita pun akan jadi cerdas, badan pun sihat. Okey. Dari segi pembeli pula, apa yang kita kena buat? Iaitu beratur dengan tertibnya dan sentiasa berhati-hati. Maksudnya di kantin, sekolah ataupun kedai makan. Yang kedua, tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman. Kesian orang lain kan, beratur panjang tunggu, ada yang dah kelaparan, kanak-kanak apa semua. Ni kalau kedai makan lah. Terutama sekarang musim PKP kan, kena beratur beli, tak kena jarak pula tu. Jaga. Baik, okey, seterusnya di pasar jualan yang kedua. Pasar jualan ni pun dipecahkan pada 2, itu penjual dan juga pembeli. Penjual nombor 1, jujur dan tidak menipu dalam timbangan. Ni di pasar jualan ke kedai-kedai yang jual barang-barang basah ke barang kering ke yang kena timbang ni. Yang keduanya, tidak mengambil untung keterlaluan. Ingat mana tahu di kalangan awak kalau umur panjang tu jadi peniaga, kena ingatlah. Baik, pembeli pula kalau di pasar jualan, apa yang kita adat yang kita kena jaga, iaitu memberikan laluan ketika selesai membeli. Dah sudah beli tu, bagi orang lain pula kan ambil barang tu. Yang kedua, mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Terutama kita orang Islam lah. Terutamanya kalau kita pergi kedai-kedai yang ada jual barang tak halal kan, dicampur apa semua.
Cari yang baik dan halal saja. Baik, seterusnya beradab di mana lagi? Yang ketiga, di kedai barangan harian. Di kedai barangan harian ni barang kegunaan harian kita lah, biasalah. Kadang-kadang ada mungkin DIY ke, kita pergi, gitulah. Baik, dari segi penjual sama, ada dua, penjual dan pembeli. Tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengauk keuntungan melampau. Ni biasanya kedai yang besar-besar lah ni. Lepas tu, makna tidak monopoli ni sebelum kita belajar, ia tidak dia pergi ke tempat kedai supplier tu, dia minta semua tu kat dia. Jangan jual pada orang lain. Aku nak letak harga tinggi lepas ni, gitu. Monopoli. Monopoli ni kalau ikutkan tak elok lah, memonopoli seorang dia. Baik, yang kedua, mempamerkan barangan mengikut kategori beserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Pamerkan barangan mesti kena ada harga beserta tanda harga. Kategori barang tu kena ada. Lepas tu mesti ada tanda harga untuk kemudahan pembeli. Kita boleh pilih harga. Kita nak murah, kita cari yang barang murah sikit. Cuba kita ingat balik, kalau kita pergi kedai, contoh susu. Susu pun ada macam jenama, ada harga kan, beberapa harga. Tengoklah, kalau rasa ada duit lebih, beli yang mahal, berkualiti. Kalau tak, kita pilih yang sedang-sedang ataupun yang cukup, yang kita mampu. Yang kedua ialah untuk pembeli, tidak merosakkan barangan yang dipamerkan. Jangan rosakkan barang yang orang pamer tu untuk dijual. Kalau susu orang penjual tu susu yang elok, kita letak balik tempat yang elok. Yang kedua ialah menghormati penjual dan pembeli lain. Masa membeli tu jangan berubuk-ubuk. Maknanya bila barangan yang kita ambil, kita pilih tak jadi, kita letak balik. Jadi senang pembeli lain nak cari, dan juga penjual pun boleh tengok barang dia, tersusun je, bagus pembeli ni. Okeylah. Yang cuba tengok yang bawah ni, hijau ni. Memelihara adab ketika jual beli dapat memuaskan hati semua pihak dan memudahkan urusan. Memudahkan urusan, puas hati semua pihak, termasuk kita lah. Bila mudah, puas hati, semua orang gembira kan. Baiklah, untuk hari ni setakat ni saja. Ustazah harap kalau ada yang tak faham, kamu tengok lagi, kamu dengar lagi lah. Baik, Assalamualaikum.